الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إخوة الإيمان والأخوات rahimakumullah. Alhamdulillah, tamanya mari bersama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita Ramadan sebagaimana yang kita sering doa daripada Rajab lagi. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita dah masuk Ramadan. Apakah yang telah kita buat dengan Ramadan? Kita sendiri yang tahulah apa yang kita buat. Ramadan adalah Syahrul Quran. Allah beritahu satu-satunya bulan yang Allah turunkan Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Kenapa diturunkan Quran? Hudan linnas. Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Siapa nak ke syurga dia, maka dia kenal bersama dengan Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita utamakan Al-Quran syafi'un musyaffa'. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ila an-nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Quran ini syafi', memberi syafaat kita, musyaffa' di hari kiamat, di hari akhirlah. Faman ja'alahu amamahu, siapa yang menjadikan Al-Quran di depan, bukan letak depan dah, baca dia, amal dia, faham dia, ikut sebagaimana Quran, sebagaimana Allah nak, qadahu ilal jannah, maka Quran itu akan memandu kita ke syurga. Wa man ja'alahu wara'a dhahri, siapa yang menjadikan Quran itu belakang, letak belakangnya, mana peduli tak peduli, tinggal. Bulan ini baru contohnya kita cari Quran, bulan lain kita tinggal Quran, saqahu ilan nar, maka Al-Quran itu akan tendang kita ke neraka. Wa'iyyazubillah. Syafi'un musyaffa'. Allahu akbar. Al-Quran ini adalah hudan. Jadi ketika mana kerap kali saya dah sebutkan di sini, ketika mana Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Adam. Adam ni dikeluarkan oleh syaitan. Dan kita kalau boleh kenal syaitan, dan kalau boleh kenal musuh dia. Bukan saja kenal tapi musuh dia. Syaitan ni di kalangan manusia dan jin, bukan jin saja. Syayatinul insa wal jin. Siapa yang sebut? Allah yang sebut dalam kitab dia kan. Syaitan manusia macam mana? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawl. Yang sentiasa membisik-bisikkan kepada kita perkara-perkara yang menyalahi Allah Subhanahu wa taala. Ghurura, menipulah. Bisik. Kita mari baca Quran. Tak apalah baca dulu. Ataupun Quran tak boleh baca sangat. Gitu kan. Contohnya itu zukhrufal qawl. Ghurura. Syaitan kalau boleh jangan kita baca Quran, jangan kita baca dan jangan faham. Kalau baca pun
faham. Sebab tu zaman kita alhamdulillah kita baca macam-macam berlagu dan sebagainya. Bukan dipenting lagu tak berlagu tu, penting kita memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kita. Sebab tu dalam hari ini saya akan baca surah Yunus. Sebab tu dalam Quran di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala isyaratkan kepada kita dia kan. Isyarat dalam daripada awal surah Baqarah lagi Allah isyaratkan kepada kita dia. Ada disebut zalika, ada disebut tilka. Isyarat itu isyarat kepada kita dia kan. Allah Subhanahu wa taala kan dia Maha mengetahui tentang makhluk dia kan, terutamanya manusia kan. Manusia ni Allah jadikan daripada nutfah. Summa khalaqnahu nutfatan fa iza huwa khasimun mubin. Masa Allah jadikan, Allah jadi kita daripada air. Allahu akbar. Innalah mimma immahin. Air tu air yang maknanya kalau letak atas meja ni orang tak tengok apa air tu kan. So setelah Allah jadikan dia, Allah suburkan dia besar, fa iza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba dia menjadi khasim, lawan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah manusia ni. Dia lawan Allah. Walahan semuanya Allah yang kontrol dia, rezeki dia, hidup dia, mati dia Allah kontrol. Cuma hidup dunia ni Allah bagi kita pilihan sikit. Boleh pilih. Nak pilih betul ke? Nak pilih kebenaran ke? Nak pilih kebatilan ke? Dan apabila bagi pilih tu, yang pilih yang tak betul lah. Allah suruh ibadat kepada dia. Ada sebahagian besar daripada kita ibadat kepada makhluk lain. Ibadat kepada makhluk, bukan ibadat kepada Khalik. Sebab tu Allah dia sangat-sangat marah kepada syirik. Syirik ni ialah menjadikan makhluk tandingan kepada Khalik. Itu maknanya syirik. Kita menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan itu syirik lah. Dan Allah tidak akan ampun dosa orang yang syirik. Kalau dia mati dalam syirik itulah, Allah tak akan ampun dosa dia kan. Sebagaimana yang Luqman disebut dalam surah Luqman. Luqman pesan kepada anak dia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya, wahai anak-anakku, dia pesan ke anak dia, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, kerana syirik itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar di sisi Allah lah. Di sisi manusia mungkin tak ada apa kan, tapi di sisi Allah syirik ini merupakan zulmun azim, zalim, zalim yang sangat besar kan. Orang syirik zalim. Satu lagi orang yang kafir zalim. Mana Allah sebut dalam Quran, al-kafiruna humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Orang yang sebenarnya zalim orang kafir kan. Begitu juga orang yang jahil, sebenarnya orang kafir. Kita orang Islam ni tak boleh jadi jahil. Yang jahil Islam biasa bolehlah, tapi tidak mungkin orang Islam jahil. Musuh kepada Islam ni jahil. Sebab tu kita kena belajar untuk kita cari tahu kan. Kena belajar, baca, tak faham, tanya kan. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia mengajar. Semenjak dia diwahyukan oleh Allah, turun Al-Quran, dia mengajar. Nabi kita semua kita maklum Allah bangkitkan dia di zaman-zaman dahulu lah. Zaman Nabi ni tidak ada sekolah, tidak ada pondok, tidak ada universiti macam kita kan. Kita ni masuk segala universiti, tapi belajar ilmu lain. Al-Quran kita tidak mendalami sungguh-sungguh. Belajar ilmu lain, pecah kepala-kepala ada. Belajar macam-macam ilmu, tapi kita tidak baca, tidak belajar Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran betul-betul kan. Kita ngaji ilmu lain, tahu kita alim tu ilmu lain kan. Tapi apabila kita tidak belajar Al-Quran, kita tidak akan mendapat ilmu yang benar. Sebab Al-Quran sahajalah merupakan ilmu yang benar. Kalau setiap ilmu yang tidak dilaras dengan Al-Quran, maka ilmu itu adalah ilmu yang tidak benar. Wa'alaikumsalam. Ikhwatul iman rahimahullah. Jadi mari sama-sama kita tengok beberapa ayat. Tak mungkin kita nak baca satu surah, sebab surah ni panjang. Kita tengok beberapa ayat saja untuk kita faham. Mudah-mudahan dengan saya baca tafsir ni
kita balik, kita boleh kita tengok, kita faham, kita baca selepas ni kita faham. Zaman kita ni tidak zaman macam dulu. Kita hanya dulu belajar, kalau belajar Quran dulu ni kita belajar huruf je lah, belajar Iqra, belajar apa panggil, membaca je lah, membetulkan huruf tu sampai letih kita lah. Sampai kedua tak betul-betul kan, tidak ada masalah. Tapi yang paling penting ialah tidak pernah kita faham. Saya dulu, saya ingat saya belajar Quran umur 10 tahun baru khatam. 10 tahun baru khatam Quran. Allahu Akbar. Imam Syafi'i bulan Ramadan dia khatam 2 kali sehari, pagi sekali, petang sekali. Kita bagi-bagi surah, khatam ramai-ramai kan. Itu bolehlah, tapi sepatutnya kita khatam sendiri kan, baca sendiri ya. Kalau tak boleh banyak kali pun, sekurang-kurang Ramadan ni kita boleh habis sekali, khatam sekali kan, habis baca kan. Lepas pada tu kita mula fahamlah baca, tengok makna sikit untuk kita memahami Al-Quran. Kalau kita tak faham, maknanya dia tidak mungkin menjadi hudan kepada kita kan. Hudan ni pertunjuk, nak pergi ke syurga ni kena dengan Quran. Allah dia tak turun wahyu dah, wahyunya Al-Quran dah. Di kemana dia turun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia dah tutup risalah dia. Risalah dia tak ada lagi. Risalah maknanya tidak ada Nabi lagi lah. Quran akan berterusan sampai kiamat. Dan apa-apa yang berlaku hari ini sudah ada di Lauh Mahfuz. Cuma tidak turun wahyu lah. Sebab wahyu ni merupakan lengkap, sebagaimana yang Allah SWT turun ayat yang kita semua pernah membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika mana Allah tu bernabi kita lah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari Allah tu bernabi dahulu lah, al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku telah sempurnakan kepadamu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku juga telah sempurnakan. Akmal tu makna sempurna juga, atmam pun makna sempurna, sempurna juga. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah redha Islam ke agama kita. Dan jika kita pilih selain daripada agama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima apa-apa daripada kita kan. Kalau kita pilih selain daripada Islam sebagai agama kita kan. Kalau kita tengok dalam akhir suratul Infitar, suratul Infitar, surah juzuk 30 lah, kita selalu baca kan. Allah tanya kita, wa ma adraka ma yaumuddin. Dalam surah Fatihah kita selalu baca maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, ataupun maliki yaumiddin. Dia boleh baca dua, raja dan pemilik hari agama. Hari kiamat ni dipanggil hari agama. Sebab pada hari itu yang dunia ni dia kufur dengan Allah, pada akhirat dia kenal agama, dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, wa ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Allah tanya kita, wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa itu hari agama? Hari kiamat itu dinamakan juga dengan Yaumul Qiyamah, dinamakan juga dengan Yaumuddin, hari agama. Allah kata, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari yang kita tidak memiliki kita. Dunia ni kita boleh miliki pinjamlah. Pada hari itu kita tak milik diri kita. Yauma la tamliku nafsun li nafsin, diri kita pun kita tidak miliki pada hari kiamat nanti. Wal amru yauma izin, dan urusan pada hari itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Al amru yauma izin lillah, serah pada Allah. Dunia ni kita Allah bagi pilihan sikit je, kita dah tak pilih Allah Subhanahu wa taala. So pilih Quran yang lain, kita pilih Quran. Sekarang kita kalau teruk sekali kita kata kena ikut Quran. Sebab apa? Quran ni merupakan hidup Nabi lah. Nabi ketika mana ditanya Aisyah tentang akhlak Nabi, Nabi kata Quran tu, akhlak Nabi tu Quran. Kita kata mana boleh. Seorang-seorang kita ada, dia kata mana nak boleh dengan Nabi. Allahu Akbar, jangan sebut macam tu. Sebab Nabi itu contoh kita sampai kiamat.
Untuk siapa yang bertemu dengan Allah, dia kena ambil Nabi contoh dia. Tak boleh ikut semua, ikut setakat yang kita boleh dululah. Lepas tu cubalah kita ikut sebolehnya. Cara hidup Nabi, cara makan Nabi, cara tidur Nabi, cara minum Nabi. Maka itulah yang dikatakan Al-Quran. Nabi itu Quran sebab dia ikut Nabi ni. Setelah Allah turun Quran, dia ikut Al-Quran 100%. Tak ada sedikit tidur dia, bangun dia. Bangun dia. Kita kalau bangun sebab apa? Alhamdulillah dulu kan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Mati kecil lah dunia. Tidur tu mati juga. Mati kecil. Mati. Sebab tu kalau kita tidur ni Allah. Sebab tu kalau boleh kita orang Islam jangan tidur jadi macam bata kayu kan. Tak sedar sungguh kan. Maknanya khashabul lail dipanggil. Nabi pernah sebut khashabul lail. Jadi macam batang kayu tidur malam tu kan. Tidur sungguh-sungguh kan. Orang yang Islam ni sepatutnya yubitu. Yubit ni al-mabit. Yubitu li rabbihi sujjadan wa qiyam. Orang Islam sepatutnya dia bermalam dengan Tuhan dia. Sujjadan wa qiyam. Iaitu qiyamul lail lah, sujud, diri kan. Sujjadan wa qiyaman. Allah sebut Al-Quran macam mana sifat-sifat dia. Sifat-sifat hamba dia. Hamba dia lah. Hamba Allah ni hamba Ar-Rahman. Sebagaimana Allah sebut dalam salah satu surah dia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ibadur Rahman. Hamba Allah ni dia tak panggil dengan hamba Allah, tapi disebut Ibadur Rahman. Allah ni digelar untuk diri dia Rahman. Ar-Rahman. Ikhwatul iman rahimahullah. Jadi kita tengok sedikit surat Yunus sebenarnya kita ini. Tadi dah mukaddimah tu panjang ke lain. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana lin-nasi 'ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa bashshiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Sadaqallahul azim. 3 keratan ayat daripada surah Yunus. Salah satu surahnya Allah letak nama Nabi dia. Surah Al-Quran ni Allah kalau suka waktu dahulu, zaman kita tak turun Al-Quran, Allah cerita balik Quran. Surah Maryam contohnya. Awal-awal lagi surah Maryam, Allah nak cerita hamba dia yang soleh, Nabi dia. Surah Maryam contohnya Kaf Ha Ya Ain Sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Allah cerita hamba dia. Dia nak cerita kat kita hamba dia yang soleh dahulu Zakaria. Nak suruh kita timbul Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Apa yang nak cerita pasal Zakaria? Itu surah Maryam. Iznada rabbahu. Di ketika mana dia menyeru Tuhan dia. Suruh ni doa, minta dengan Allah. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Doa kepada Allah ni tak perlu suara kuat-kuat, bisi Allah dengar ni. Bisi seorang-seorang. Ni kita doa ni kira kata imam doa cukup lah kan. Kita sepatutnya kena minta sendiri. Apa yang kita minta dengan Allah kan? Minta dengan Allah, minta sendiri. Nak minta apa, minta lah.
iznada rabbahu nidaan khafiyya. Dan qala rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walan akum bidu'ai rabbika syaqiyya. Walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya. Dia cerita sebelum dia minta apa-apa, dia cerita dulu. Ya Allah, dia kata, aku ni telah gepuk tulang, tulang ni telah rapuh. Kita rupanya kuat kita dengan tulang je. Kuat kita ni, kalau dah umur macam-macam kita ni, 50, 60 kan. Wahanal azmu, dah rasa tulang pun dah lemah-lemah kan. Wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su, maka rambut pun dah berubah daripada hitam jadi putih. Walan akum, dan aku ni doa kepadamu ya Allah, walan akum bidu'ai rabbi syaqiyya, bukan orang yang celaka. Yang dia nak minta dengan Allah apa? Qala rabbi habli min ladunka zurriyah. Dia nak minta apa? Dia sampai ketua tak boleh anak juga Allah Zakaria. Tua dah. Tua tu kalau zaman kita ni lama 40, kita kata tak munasabah punya anak dah. Di sisi kita lah pelik kan. Kalau orang 90 boleh anak, dia 90, isteri dia kata kena umur 80, boleh anak. Pelik kan. Allah kan. Wasta'ala ar-ra'su syaiban walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya. Qala rabbi habli min ladunka zurriyah. Dia minta, Allah SWT minta saja Nabi ni perkenan terus. Dan ini dia nak beri, Nabi Zakaria minta saja dia beri terus. Beri ni anak, beri nama terus, iaitu Yahya. Dan ketika mana Allah beritahu bahawa nak beri anak Yahya tu, Nabi Zakaria sebut kepada Allah. Dia kata, aku ni tua dan isteri aku ni mandul. Dia tak kata isteri dia tua, isteri dia mandul kan. Allah nak cerita, itu cerita Maryam kan. Dia tengok surah ni. Dalam surah ni disebut tadi Allah mula dengan Alif Lam Ra. Maknanya Quran ni dia, Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita mukjizat dia, dia mula dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni tidak ada tafsir. Nabi tak pernah cerita apa maksud dia. Kita jangan pandai-pandai lah. Sebaik-baik kita lah, kalau kita baca huruf muqatta'ah ni, kembalikan kepada Allah. Allahu ya'lamu bimuradi. Hanya Allah saja yang tahu kehendak dia. Dia kena baca dengan huruf, bukan dengan baca dengan perkataan. Kalau perkataan mungkin kita baca alam, alar, tidak. Dia kena baca dengan huruf. Alif Lam Ra. Baca dengan huruf. Ada Allah sebut satu, ada Allah sebut dua, ada Allah sebut tiga kan. Ada muqatta'ah disebut satu, qaf contoh, sad, nun. Ada yang tiga, ada yang keempat. Maknanya orang Arabnya bila tengok ni pelik dia. Ini dia kata bukan daripada Muhammad, bukan daripada Nabi. Bukan dia tak ngaku Nabi. Dia kata ini bukan daripada Muhammad. Orang kafir dia tak ngaku Nabi. Kalau dia ngaku Nabi beriman, dia tak ngaku ke Nabi. Apabila dia dengar ni, mungkin mengikut ceritanya Al-Walid bin Mughirah, dia pernah bila Nabi semaya malam kan, dia mari ngitas. Kita panggil curi-curi dengar. Sebab tu kita dengar jangan curi, belajar sungguh-sungguh kan. Curi-curi dengar, tahu dia cakap apa tu, dia dengar. Jumpa dengan Abu Jahal, jumpa dengan ni, ada keluar balik temu dia kata. Sebab orang Arab ni bila dengar Quran aja dia faham lah. Dah seronok kan. Sebab tu kita selalu sebut Al-Quran, la tumallu sama'. Tak pernah jemu, dengar pun tak jemu. Kalau faham lagilah seronok. Allah turun Quran nak suruh kita jadi geram. Geram ni maknanya nak pada Quran tu. Ni kita tak jadi geram Quran ni kan. Bahkan kadang-kadang kita tinggal Quran. Tinggal maknanya tak tegur dengan Quran. Bulan-bulan kadang-kadang. Lepas Ramadan ni nak tinggal Quran, tak bertegur dengan Quran. Itu maknanya tinggal. Tinggal ni hajar. Hijrah, tinggal Quran. Tinggal tak tegur dengan Quran. Sebab itulah saya sebut awal tadi, Quran ni syafi' musyaffa'. Syafi' musyaffa'. Baca semua, faham semua dia akan mandu kita syurga. Tinggal dia akan tendang kita ke neraka. Waliyazbillah. Alif Lam Ra. Cukup.
Nabi pun sahabat tak pernah tanya apa makna alif lam ra ni. Tak ada hadis-hadis Nabi kan yang menceritakan. Huruf-huruf muqatta'ah ni Nabi tak ada tafsir kan. Sahabat lagi lah. Nabi tak pernah ditanya oleh sahabat tentang huruf-huruf ni kan. Lalu ayat yang kedua, mana lepas disebut alif lam ra tu Allah isyaratkan tilka ayatul kitabil hakim. Tilka, sebab tu saya kata tadi ada isyarat Allah mula dengan tilka, zalika, isyarat tu isyarat dia panggil. Tilka ayat, itulah ayat-ayat. Allahu Akbar. Allah nak suruh kita kembali Quran ini disebut ayat dia. Dicerita ayat dia. Tilka ayat. Ayatnya ada dua. Ayat al-manzur dan ayat al-maqru'. Al-manzur ni tengok bulan, tengok matahari ya. Maknanya kalau kita sebut asy-syamsu sirajan wal qamaru nur, bulan ni cahaya. Maknanya matahari ni cahaya yang cerah kuat kan. Tilka ayatul kitab. Allah nak supaya kita kembali. Allahu Akbar. Tilka ayatul kitab al-hakim. Kitab yang mengandungi ilmu yang banyak. Hikmah ni ialah ilmu yang banyak. Sebab tu kalau kita nak ilmu banyak, kena belajar daripada Quran. Jangan belajar ilmu lain. Belajar ilmu baik, selama mana tidak dikait dengan Quran, membawa kita kepada kesesatan. Belajar Melayu ni, ahli-ahli ilmu seluruh dunia ini, dia belajar Melayu. Quran tak belajar. Quran sepiji je, sebenarnya hanya sepiji. 666 ayat je. Kalau lah Al-Quran Allah turun 10 volume katanya. Allah detik kita. Ini satu volume je, satu itu pun maknanya tak boleh kita nak baca kan. Tilka ayatul kitabil hakim. Allah isyarat. Isyarat kepada kita ya. Ayat yang kedua Allah sebut apa? Akana lin-nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas. Akana lin-nas. Hampir-hampir manusia ni ajaban an auhayna. Orang musyrikin apabila Allah turun Quran ni dia kita panggil apa? Mungkir. Mungkir ni pelik. Sebab dia tak pernah dengar ni pelik lalu. Manusia ni dia disuruh lawan benda dia dah tahu. Kalau dengar kali hutang betul ke tak betul apa benda ni? Gitu. Orang musyrikin dulu kali pertama dia dengar, kita pun gitu juga kadang-kadang pernah tak pernah dengar. Tak pernah dengar dan tak pernah digambarkan oleh otak kita kan. Ilmu baru lah contohnya. Dia rasa pelik lah. Akana lin-nasi ajaban an auhayna ila rajulin. Untuk Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada lelaki dari kalangan mereka. Tak beri ke dia lah. Contohnya Nabi ni masa dia bangkit menjadi Nabi, dia masih lagi muda, umur 40. Ada orang tua lagi, orang yang contohnya pemimpin bangsa itulah, contohnya Al-Walid bin Mughirah. Orang tua. Nabi ni masa tu umur 40. Nak Allah turun ke dia. Allah. Apa dia tujuannya? An anzirin nas, untuk memberi peringatan dan kabar gembira kepada mereka beriman. Untuk Quran ni untuk apa? An anzirin nas. Quran ni ada dua saja. Beri inzar, peringatan, dan beri kabar gembira. Inzar kalau ingkar kepada Allah, kabar gembira kalau taat kepada Allah. Dua kali tu, dua ya. Inzar dan bashir. Sebab tu yang baik Allah sebut bashir. Wa basyiril ladzina amanu an anzirin nas. Untuk orang bukan Islam, kerja kita kena cakap ke dia. Dia nak dengar tak dengar tu kerja dia lah, susah lah. Kita ni tidak, hidayah bukan milik kita, milik Allah. Kerja kita ni kalau jumpa cerita, dia nak tak dengar, dia nak marah, itu kerja dia lah. Once kalau kita dah cerita benda-benda yang benar ni, tak ada orang yang tak marah kalau dia tu jahil. Kalau dia tu kafir, dia akan marah kan. Melainkan dia tu ada ilmu, dia tak akan marah kan. Dia akan marah. Orang-orang yang ni di tabiat manusia, pepatah Arab kata an-nasu a'da'u ma jahil. Manusia ni disuka lawan benda dia jahil. Dia tak tahu tu dia lawan. Dia bukan tanya dulu, dia lawan dulu. Kalau mau cerita benda-benda betul ke tu? Macam tu kan. Dia suka lawan dulu, dia bukan tanya dulu, bukan belajar dulu.
Kita kereta contoh zaman kita tak ada apa lah, tak ada orang tak kenal kereta. Kalau zaman dulu tengok besi gerak jalan tu pelik kan. Saya ingat zaman 90-an macam benda ni berlaku kan. Kalau kita duduk pergi benda ni orang kata apa? Dah. Orang kata pelik. Gila cakap sorang dah. Zaman lah kita tak apa dah, orang ada 2, 3 seorang-seorang tu. Kalau dulu orang pergi benda ni duduk gitu, orang pelik kan. Kalau zaman tok-tok kita dahulu, zaman kapal terbang tak terbang, besi tak terbang lagi. Orang kata satu hari besi boleh terbang. Kita kata, mana boleh besi boleh terbang? Besi boleh terbang. Besi tu bukan saya terbang, muatan dia tak besar tu 400 orang boleh muat dah. Laju pula tu 800 km sejam kalau perjalanan jauh tak. Besi terbang, muatan tu tak, saya ingat saya pergi Mekah itu kan. 10 buah bas muat satu kapal terbang tak. Naik orang Boeing 747 tu kan. 10 buah bas muat satu kapal terbang. Bas tu kan main tak kuat nak muat orang lagi dengan barang lagi. Beg tu sekurang-kurangnya seorang, satu seorang. Kalau kita kata 10 buah bas 40 orang, berapa beg? Kalau satu beg seorang maknanya 400 orang. Terbang laju lagi besi tu kan. Kalau zaman-zaman dulu orang cerita besi boleh terbang ni, mana dia kata boleh besi boleh terbang. Kalau ni orang tak pelik dah. Sebab dah ada depan mata kita kan. Benda yang tak pernah kita tersawur kan. Contoh kita kata akhirat nanti neraka. Tidak neraka. Neraka ni lagu mana? Dia sebab dia tak rasa lagi kan. Tak nampak. Sebab itulah Al-Quran ni Allah cerita pasal neraka contohnya. Neraka Jahannam. Allah tanya di satu ketika kan. Halim talaqti, a'udzubillahi minasyaitanir. Allah tanya neraka hari kiamat nanti. Halim talaqti. Dah penuh kamu ni? Neraka jawab kepada Allah, hal min mazid. Ada tambah lagi ke? Allahu akbar. Allahumma ajirna. Allahumma ajirna minan nar. Kita kena baca pagi-pagi lepas subuh, lepas maghrib 7 kali sunat. Nabi ajar kepada kita supaya kita kalau sebut Allahumma ajirna minan nar, orang ni benci ke aku, tak nak kena aku. Kita kena sebut sunat lepas subuh, lepas maghrib 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna, supaya kita nak neraka ni tak suka kat kita. Allahu akbar. Allah gambarkan benda-benda yang berlaku tu seperti mana saya sebut pada bulan lepas lah. Kita ni orang kafir pun dunia ni, kalau dia mati nanti dia akan jadi lebih pada orang alim sama kita kan. Dia doa kepada Allah. Doa lah, minta lah. Dalam surah Sejadah tu kan, kita ada baca malam-malam pagi-pagi jemaah kan. Apa dia? Surah Sejadah tu. Rabbana absarna, mula ayat dia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara izil mujrimun nanakisu ru'usihim inda rabbihim. Dia kata apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara izil mujrimun. Allah kita ni nak suruh kita tengok. Walau tara izil mujrimun. Kita tak nampak kan. Mujrim hari ni kita tak nampak dah dia macam mana di akhirat tu. Tapi Allah dah cerita bahawa walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim. Kiamat nanti tak ada orang berani bengah macam tu. Tak ada orang berani bangkit lenggak macam tu kan. Dia tunduk macam tu, tak berani nak celak mata pun tak berani kan. Ketika mana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, di depan Tuhan dia. Dia kata apa? Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, absarna. Absarna ni mana? Nampak bukan nampak dengan mata ni, mata hati. Kita ni kalau baca Quran kan cakap riuh benda kan. Sepatutnya ketika mana orang baca Quran tu kita kena dengar dan diam. Dengar sungguh dan kalau ni kita kalau orang baca Quran, orang buka Quran lah, kita dah bercakap dosa kita kan. Kalau tak nak dengar jangan buka kan. Rabbana absarna wa sami'na, kami dah nampak, kami dah dengar. Farji'na, nak minta dengan Allah ni apa? Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Nak beli balik dia. Na'mal salihan, nak beli nak buat apa? Na'mal salihan,
nak buat amal soleh. Kita ni sementara hidup ni buatlah. Kalau Allah suruh tu, cuba sebboleh mungkin kita buat. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Yakinlah dah di sana lah, yakin pun, yakin tu di sana lah, tak payah nak buat apa dah. Yakin di sini baru guna di sini. Yakin tu di sana lah, tak ada guna dah. Allah sebut dalam satu ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in adu la ruddu. Dikata kalau aku buat balik semula, apa macam itulah juga perangai dia. Macam Firaun. Berapa kali Allah beringat dia? Beringat Nabi Musa kan. Pernah Allah jadikan nak minum air tukar jadi darah, nak makan makanan tukar jadi katak contohnya. Dia pegang makanan nak suap, Allah tukar jadi katak. Nak minum air, Allah tukar jadi darah. Mari kat Nabi Musa dia minta, dia kata ya Musa du'ulana. Wahai Musa, doalah Tuhan kamu. La in kasyafta anna. Dia tak kata Tuhan dia, Tuhan kamu. Walah Tuhan dia juga Allah ni. Rabbi wa rabbukum. Tuhan semualah, bukan Tuhan siapa-siapa, bukan Tuhan orang Islam, tak Tuhan orang kafir pun Tuhan dia. Dia kata doalah kepada Tuhan kamu. Tuhan kamu dia kata, bukan Tuhan dia dah. La in kasyafta anna, jika kamu doa dia Allah hilangkan kekotoran ni, lanu'minun nama, kami beriman dengan kamu. Nabi Musa pun tak payah doa, buang je kembali. Akhir-akhirnya dekat nak tergelar di Laut Merah tu lah, baru nak mengaku balik. Dah tak sempat beriman. Allah tak izin dah, kalau dah sampai sini baru, sampai sini nyawa kita baru nak beriman, Allah tak izin masa itu. Kita alhamdulillah Allah jadikan lahir-lahir beriman, alhamdulillah jaga iman kita kan. Seseorang orang tu Allah lahir dia tidak beriman, wali'azubillah. Kita alhamdulillah Allah lahirkan keluar Nabi umur 40, Allah wahyu pada dia. Nabi kita kan umur 40, kita alhamdulillah lahir dah Islam dah. Cuma Islam Islam gitu ya, kalau tak belajar dia Islam yang biasa lah. Sebab tu kita belajar hari ni. Sebab tu saya cerita, saya kalau hari ni tak berapa nak dengar nama lain. Bila kita dengar Quran, dengar tadabbur, kita kena doa kepada Allah. Allahumma allimna al-Quran, allimna al-bayan, faqihna fid din. Kita kena doa kepada Allah. Ya Alim, Ya Aziz, sebutlah apa-apa pun nama dia, minta Allah ajar kepada kita. Allimna al-Quran, ajarlah kepada kami Quran. Allimna al-bayan, ceritakan kepada kita untuk faham Quran. Bayan ni faham Quran. Alimna ta'wil, tahu nak cerita Quran macam mana kat orang. Kalau kita tak nak cerita kat orang pun tak apa, baca dulu. Lepas tu cerita. Allahu Akbar. Ni dia rasa pelik. Manusia ni dia rasa pelik bila turun benda, suatu benda yang dia tak tahu. Pelik lah. Ajib ni masa pelik lah, apa ni turun ayat apa ni kan. Dia tak faham kan, tak faham. Al-Walid bin Mughirah saya cerita, bila dia balik jumpa, dia kata kita ni kalau tahu dia orang, dia orang pembesar Quraisy zaman tu, dia kata kalau tahu pokok-pokok kita ni, malu kita ni. Esok dia kata tak janji, esok mari pula. Dia janji sama-sama dia, esok jangan mari. Al-Walid kata mungkin Abu Jahal tak mari tu, mari jumpa pula. Jumpa pula. Esok balik pula atau mari pula. 3 kali dia mari. Curi-curi dengar ni bang. Sebab Al-Quran ni sedap, baca orang Arabnya dia faham Quran. Dia dengar tu dia faham bahasa dia kan, bahasa dia kan. Dengar dia kata sini bukan daripada Muhammad, baca apa ni kan. Seronok dia dengar. Kita pun seronok juga kalau orang baca suara sedap kan. Sampai kepada ayat azabun alim. Allah, kita azabun alim, sepatutnya kita kena Allahumma ajirna minan nar, na'udzubillahi minan nar. Ni siapa kaya neraka pun dah. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Bagi mereka itu neraka, neraka jahanam bagi orang yang mendustakan Allah. Dusta ajaran Allah, azabun alim. Allahu akbar. Anzir linnas wa basyiril ladzina amanu anna lahum, orang beriman, anna lahum, sesungguhnya bagi mereka tu qadama silqin. Ni nak cerita kegembiraan. Qadama silqin ni maknanya kedudukan yang baik di akhirat nanti. Qadama silqin inda rabbihim, di sisi Allah ni
Syurga lah, tempat yang paling baik. Di akhirat nanti syurga lah. Tak ada tempat yang baik. Syurga ni Masya Allah. Kita tahulah, kita panggil luahnya. Allah kata arduhas samawati wal ardh. Luahnya langit dan bumi. Luah mana? Luah langit dan bumi. Untuk seorang-seorang. Kita ni tak boleh nak gambar luah mana. Hari ni kalau kita dapat rumah, buat rumah lah. Kalau beli rumah ke tanah syaitan, ada macam-macam pokok. Allah, tak mudah dah. Rasa tak mau keluar dah. Macam syurga. Ada pokok durian lah tempat kita ni kan. Pokok apa? Kurma. Tumbuh lah juga kat kita lah ni, dah ada buah pun tempat kita lah ni. Dulu orang tak pernah fikir pokok kurma tu boleh berbuah di tempat kita Malaysia. Thailand dah ada tanah. Dulu kita ingat di negara Arab saja kurma. Dan ni tumbuh dalam negara kita. Tanah tu tumbuh. Saya tanah ke rumah tu kan, saya dulu ambil campur-campur je benih tu, tak tahu dia tumbuh. Rupanya tumbuh kan. Ada dah besar pokok. Allahu Akbar. Anna lahum qadama sidqin. Di sisi Allah nanti ialah kedudukan yang mulia. Syurga mulia sekali, tak ada apa syurga. Allahu Akbar. Kita ni kalau tak kembali syurga, neraka lah. Ma'liyazubillah lah. Dia dua je, syurga neraka. Allah cerita Quran tu dunia akhirat. Dunia ni sikit je sebenarnya. Mata'ud dunya qalil. Dunia ni sikit saja. Kita nak bala perang, pecah kepala-kepala bala dah contohnya. Perang dekat hari-hari tak habis dunia ni. Perang pun buah sikit. Allah, dunia ni sikit. Mata'ud dunya qalil. Boleh banyak mana pun tak cukup. Nah, orang tu kalau dapat 1 juta, dia kata kalau boleh 2 juta, sedap. Kalau boleh 2 juta, kalau boleh 4 juta, sedap. Kalau 4 juta, kalau boleh 8, dia ganda semacam. Nak tu banyak, sentiasa nak banyak. Tak pernah cukup pun. Boleh 8, kalau boleh 16. Sedap. Kalau boleh 16, boleh 32. Tak cukup dia. Sebab itulah Fir'aun ni Korun ni sebenarnya sepupu pada Nabi Musa AS. Dia deki dengan Musa ni. Dia pernah fitnah Nabi Allah Musa AS dengan seorang perempuan, nak suruh zina, suruh Musa. Allah bukakan kepada Nabi Musa supaya doa kepada Allah. Dia kata, dia malaikat mungkin dengar. Dia kata, dengarkan Nabi Musa nak minta apa denganmu, beri. Dia kata, mu telah korun tu, Allah pun tak payah suruh malaikat dia buka bumi, telan korun tu ditelan di bumi kerana Nabi Musa doa. Sepupu dia je sebenarnya. Orang dulu tak jauh Bani Israel ni, keluarga dia, sepupu sepapat panggil telan. Sebab tu kita hari ni sampai ke Malaysia ni, kalau kita sebut ekspedisi, kita panggil mencari harta korun kan, sampai ke Malaysia. Ekspedisi mencari harta karun atau korun itu kan, tak sampai ke Malaysia pun. Ceritanya harta dia kaya sungguh lah. Daripada tak ada harta, Allah beri dia kaya sungguh. Dia kaya dengan kita, Allah lupa Tuhan kan. Kita kalau boleh, kalau tak kaya tu jangan minta lah kaya. Aku tak boleh nak sabar. Kaya kan, ramai orang kaya ni tak, kau kaya bagus ada. Tapi nak cerita ni, kita kalau kaya ke Allah dia mula nak lupa Allah. Seperti mana hadis yang pernah saya baca awal-awal dahulu, Nabi kata apa? Man kanati al-akhirati hammahu atau kama qala. Siapa yang akhirat itu merupakan cita-cita dia utama, ja'alallahu al-ghina fi qalbi. Allah akan jadi hati dia kaya. Kaya kita ni sebenarnya duduk hati. Sebab tu Nabi dia natu dia, waris-waris dia, pak mertua dia kaya. Dah. Kaya. Nabi tak pernah minta pun. Uthman, natu dia kan kaya. Nabi dia mati, tak tinggal saudah bawang pun kat rumah isteri dia, nak cerita. Dia pernah satu ketika masuk dapur, tak ada makanan, tak ada kita pasal. Kita kalau tak ada, Allah musuh dah. Tak ada makanan kat rumah, bini tak, isteri tak masak lah, musuh kita. Nabi tak ada. Dia tak apa kita panggil, tak kalah dengan tak ada. Tak ada tak apa, kita pasal. Allahu Akbar.
Kita ni bulan puasa je lah, puasa bulan lain juga Allahu Akbar. Makannya banyak. Bulan ni ada kawan-kawan sebut dalam Facebook dia cerita kan, dia kata selamat datang bulan pembaziran terbesar dia kata. Bulan ni dah beli banyak-banyak, lepas tu makan sikit lepas tu buat lah esoknya. Kalau boleh kita janganlah masuk itu. Buka ni dengan kurma 3 biji je pun dah sebenarnya, kalau untuk terawih lah. Kalau tidak kan terawih mari mula dengan mulut lah kan. Orang baru rakaat ketiga, kepak kita dah mula. Kalau imam baca panjang sikit, Allah. Kita juzuk lagi baca. Tak apa. Kalau juzuk nak boleh habis 20 rakaat tu dah. Orang Arab dia tak kira sangat rakaat ni 8 ke 20 tak kira sangat. Dia dalam baca dia 8 pun satu juzuk. Satu malam satu juzuk. Kalau semaya sore Nabi semaya sore surah Al-Baqarah tu surah rakaat je Nabi. Kita ni Allahu Akbar. Surah Qul Huwallah pun kalau tu imam baca sepanjang Allah. Surah Qul Huwallah je. Qul Huwallah kalau tu imam tu baca slow Allah. Bila nak habis kalau baca panjang sikit lah. Surah-surah panjang kan. Kita jangan nak jumpa mula surah Baqarah. Mereka boleh puasa boleh lain juga. Daripada surah Juz Amma. Amma yatasaalu jangan nak jumpa dah. Jumpanya Alhaakumut takasur, Qul a'udzu birabbil nas, Qul ya ayyuhal kafirun. Itulah surah-surah lain. Kalau boleh kita mula menghafal Quran. Nabi, sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar tua pada Nabi. Menghafal Quran umur dah 50 gitu ke atas. Nabi umur 40, Abu Bakar tua pada dia lagi. Kita ni suruh budak-budak kecil menghafal Quran. Kita orang tua tak menghafal Quran. Masya-Allah. Menghafal, baca atau hafal kan. Sikit-sikit tak apa. Kita kata tua dah tak boleh. No, sahabat-sahabat tu tua semua menghafal Quran. Quran turun ni dia dah tua dah. Bukan tua masa dia budak-budak lagi tak. Menghafal Quran. Kita kata orang tua ni tak ingat tak mula lagi. Mula insya-Allah. Saya pun tak ingat semua lagi. Nak ceritanya kalau kita mula baca faham dia mudah nak ingat. Kalau kita baca kita faham pula mudah untuk kita ingat. Allah anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Di sisi Tuhan dia lah. Seperti mana hadis yang sebut tadi tak habis cerita, Nabi kata kalau kita jadi akhirat yang nombor 1, Allah akan jadi hati kita kaya. Tapi kalau kita jadi dunia nombor 1, ja'alallahu al-faqra baina 'ainaihi. Allah akan jadi kita miskin di hadapan mata. Nampak banyak tapi tak pernah cukup. Itu makna miskin. Kerja sana kerja sini nak cari ke dunia lah. Walhal tak dapat pun. Kerja, semua orang mati tinggal juta-juta dah. Tinggal ada bubuk anak-beranak dah. Bubuk harta lah dia tinggal tu orang. Dia tak ada dah anak-anak ni nak wakaf kita. Sebab tu kita kena wakaf diri. Sedekah paling baik ialah wakaf. Jariah tu ialah wakaf. Pahalanya mengalir kat kita. Sedekah biasa ni boleh kita. Sedekah sebenar ialah wakaf. Sedekah jariah kan. Allahu Akbar. Lalu berkata orang-orang kafir. Last ni kita tak ada nak habis banyak ayat ni. Al-Habib pukul 10 tak habis lagi 3 ayat pun dah nak faham lah. Qala al-kafirun, berkatalah orang kafir. Ketika mana Allah tu Nabi baca ayat ni, qala al-kafirun, berkatalah orang-orang yang kafir. Kafir ni tak percaya Allah. Inna hadza la sahirun mubin. Ini sihir. Tak percaya, tak boleh nak gambar dengan kepala dia kan, sihir selalu. Tak. Kita pun gitu juga zaman kita tak jadi tipu lah. Zaman dulu tak boleh nak gambar di kepala tu, tak sihir lah sihir. Nabi ni macam-macam orang kata tukar sihirnya, gilanya. Nak Nabi kita. Allah. Nabi-nabi dulu pun gitulah. Maknanya tuduhan-tuduhan yang diberi. Sebab tu zaman kita ni kalau kita ngamal Islam oleh orang kata macam-macam. Wahabinya, sungguh orangnya dia kata tahu Wahabi contoh. Orang tanya Wahabi tahu apa? Tak tahu gapo apa je Wahabi ni, tapi tuduh orang ni mudah kan. Qala al-kafirun inna hadza la sahirun mubin. Sihir selalu. So kita jangan baca Quran, terjemah Quran. Kita tengok sikit saja ujung ayat tu.
Allah cerita tentang dia pula lah. Habis dia cerita pasal kitab dia cerita pada dia. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di izni. Allah kata inna rabbakumullah, itulah Tuhan kamu, kata dia. Inna rabbakumullah, itulah dia Tuhan kamu. Tuhan kamu siapa? Allah lah. Allah yang macam mana? Allazi khalaqas samawati wal ard. Allah mana? Jadi langit dan bumi kan. Tak ada siapa boleh buat. Lain tu kalau kita tanya manusia, lain dia boleh buat. Dengan izin Allah lah. Kalau Allah tak izin tak boleh buat pun. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah buat langit dan bumi nali. Berapa dia sebut tak sebut 7. Wallahu alam. Allah saja yang tahu kan. Allah ni Maha, dia boleh buat sehari je. Tak ada siapa boleh, tapi dia buat peraturan. Dia buat peraturan kan. Contoh orang kafir dunia ni, dia kata mana azab. Dia tanya. Bukan sama kita je, sama-sama dulu. Kalau kamu betul-betul benar, buat mari azab tu untuk kami. Allah, minta nak azab, tak ada minta ya Allah hidayah nak kami, tak ada. Orang kafir dahulu, mana-mana kalau kita sebut ke dia, mana-mana yang benar dia. Mana yang benar, marikan azab tu. Turun hujan batu. Allahu Akbar, minta. Allah ni dia ada peraturan dia. Dia nak beri bila dia tahu. Kita jangan minta lah, dia beri sungguh kan. Dah, dia beri sungguh. Dia Allah ni tak payah kan. Tentera dia banyak. Tentera dia kan. Malaikat, air, angin, segala ni makhluk dia kan. Malaikat dia. Kita ni dia semua je. Tapi dia rasa besar. Dia rasa besar. Kita ni Allah punya nyamuk mati dah dah. Lah ni hak kita dah kena dah takut-takut nak COVID. Tak ada siapa tengok bersama mana tu mai dia dah. Nampak usah. Tugas Allah kan. Buat kita suruh tutup muka kan. Ikut kita dah. Allah suruh tu. Tak tahu mana pun buat hal mati kita ni hidup ni tunggu apa kan? Tunggu mati kan. Hidup kita ni tunggu apa? Kerja dah, amal pun dah. Dah, jalan masa hari-hari, tunggu apa? Tunggu mati lah. Kita ni ada 3 perkara kan. Kita kena tahu hidup ni untuk apa, kenapa kita hidup, kita nak pergi ke mana lepas ni. 3 perkara ni kalau boleh kena tanya sana. Kita ni nak buat apa hidup dunia ni? Ibadat, cerita kat orang, ajak orang kan. Kalau tak tahu belajar, kalau tahu mengajar kan. Tahu mengajar kan. Kalau tak tahu kita kena belajar. 3 perkara ni. Kita hidup ni Allah lahir kita, tak ada siapa minta pun dengan Allah nak lahir. Kita pun tak tahu bila lahir. Lahir juga keluar. Mak ayah kita pun tak tahu kan. Kadang-kadang tak nak tiba-tiba lahir dah. Kadang-kadang nak tupuh pisau tak dapat anak kan. Allah tak beri dah dapat. Ni kadang-kadang tak, lahir je kan. Tak ada siapa minta pun lahir. Lahir lah. Ramai. Saya punya kawan ada seorang Perak. Ayah dia kahwin 2 orang kan. Berapa orang tahu adik-beradik dia? 30 orang. Saya pun tak. Saya pun pelik. Maknanya mula tak percaya. Betul je. Betul lah. Mak pertama dia kata 16. Mak dia meninggal. Ayah dia kahwin seorang lagi. Boleh 14 kan. 30. Ada seluruh Malaysia lah adik-beradik dia. Betul lah seorang daripada adik-beradik tu sekelas dengan saya dah. Saya kata betul ni Syam nama dia. Betul lah dia kata. Tak nak bohong kan adik-adik dia. Lepas tu betul lah saya kerja di Pahang. Jumpa dengan abang dia. Kerja di Tawan di Pahang. Abang dia daripada mak lain 30 ni kalau kahwin 60 dah. Kalau seorang tu boleh 5. Berapa kan? 5 orang dia kata kali 15. Cucunya lah 150 dah. Pandai dengan keluarga dia ya nak. Allahu Akbar. Ramai semua daripada dia. Kita orang sekarang alhamdulillah anak ramai-ramai. Orang kafir seorang 2 gitu ya. Kita ramai ni. Kalau ni di mana-mana negara lah, contoh Jepun kan. Kalau beranak ramai bagi hadiah pula anak suruh ramai anak. Kalau tak ada orang tua-tua dah budak-budak tak apa nak ada. Kita alhamdulillah orang Islam ni anak ramai kan. Anak ramai kan. Inna rabbakumullah. Allah dia boleh nak buat apa-apa. Dia kata kun fayakun je. Dia kata kun fayakun. Jadilah. Tapi disebut sini nari dah.
Summa stawa 'alal 'arsy. Istawa ni mana apa? Kita tak payah terjemah belak-belak lah. Istawa ni kalau boleh maknanya istiwa lah, istiwa. Tak payah terjemah apa-apa. Allah. Istiwa, istawa ni mengikut para ulama di tafsir ala wartafa'a. Istiwa alal arsy, aras dia yudabbirul amr. Ini Allah nak cerita akan urusan dia. Yudabbirul amra. Allah ni mentadbir. Maka kita makhluk ni selagi mana ada rezeki dia, tak mati dia, insya-Allah. Itu mana tadbir lah. Kita kalau nak jaga seramai ini, nak beri makan hari-hari dah ni. Tak mampu kita ramai jemaah kita lah. Kalau hari-hari nak beri makan. Kita ada kucing seekor pun kalau ada payah nak jaga dah. Tak sempat nak beri makan. Allah ni yudabbirul amra. Jaga tua umur banyak mana. Dan tidak ada satu-satu terlindung daripada dia. Dah. Allah sebut Al-Quran, jatuh sehelai daun pun tak tersembunyi daripada dia. Allah Akbar. Sehelai daun pun jatuh tak tersembunyi daripada ilmu Allah. Kita rasa Allah tak tahu. Malahannya tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Pada hari kiamat nanti diberi kepada kita kitab. Dah, mati nanti beri dah kitab. Iqra kitab, bacalah buku kamu ni. Daripada kita lahir sampai mati juga dia tulis belakang dari dia. Buat gapo hari ni, cerita gapo. Ada cerita Nabi sebut. Nabi tahu, Nabi cerita pada kita. Dia kata hari kiamat nanti ada orang yang akhir sekali masuk surga, keluar neraka lah, masuk neraka dulu. Sebab dia dosa ni lah, mana pun kalau kita orang Islam asli tak taubat, dosa masuk neraka dulu. Orang yang akhir masuk surga di kalangan umat dia ni dah keluar jadi aral. Kita kena bakar aral tak mati. Aral kita zaman kita ni arang mati. Aral akhirat nanti aral dah keluar jadi aral. Allah basuh dulu biar jadi macam manusia semula baru masuk syurga. Tugas sebelum dia masuk syurga Allah cerita dia semua dia buat. Aku cik-cik dulu. Mau buat apa dulu? Curi kasut orang, ambil duit orang. Allah cerita belakang. Kita ni takut hari kiamat nanti Allah pecah rahsia kita. Kecil besar lah. Dunia ni susuk sembunyi. Akhirat nanti Allah cerita so. Dia kata mu cerita tu pasal apa nak beri kebaikan. Satu kejahatan membuat 10 kebaikan. Betul syurga hak aku nak beri kepada kamu ni 10 kali langit bumi. Itu untuk orang yang terakhir masuk syurga. Luahnya ialah 10 kali bumi, langit dan bumi. Allahu Akbar. Tak rasa kita nak syurga ni. Buat amal lah kita. Syurga ni macam tu. Arduhas samawati wal ard. Sediakan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Yudabbirul amr. Allah tu mentadbir lah. Mentadbir dia tu jaga, dia nak turun hujan bila, dia nak beri panah banyak mana. Itu kerja dia. Sebab tu kita kalau panah turut-turut doa pada Allah, doa apa? Allahumma amtirna, ya Allah hujanlah kepada kami. Jangan sebut amtir alaina jadi bala kan. Ya, kalau hujan tu lebat sangat, Allahumma hawala alaina wala alaina, ya Allah pindahkanlah pula hujan di tempat lain. Itu cara kita bertuhankan Allah lah. Panas sangat, jangan mengeluh, oi panahnya, oi hujannya kan. Kita ni gitu dah. Hujan panas tu Allah yang turunkan, minta mentadbir dia lah, dia minta lagi. Tapi kita ni jangan minta dengan dia bila sekali-sekala naik juga. Allah kata suara nak malaikat, Allah tahu dah malaikat lah. Dia kata suara ni jangan dengar kata dia. Macam Nabi Allah Yunus lah. Kalau kita nak cerita ni dia masa dia lari daripada umat dia tu, Allah kenakan dia hukuman denda. Dia kena terjun ke laut. Terjun tu kan telah di kapal. Duduk dalam kapal tak kerjanya tasbih je. Tasbih kita pegang bahasa dia tu. Dua kalimah yang saya sebutkan dulu. Dua kalimah tu yang Nabi sebutlah, so kita baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalau duduk dia bacalah. Allah suruh sebut dia banyak. Bukan cerita benda lain banyak. Kita ni cerita benda lain banyak. Sebut Allah banyak. Wa zakarallah katsir. Wa zakarallah katsiran. Dia tu dalam perut ikan paus tu tak tasbih subhanallah. Satu kali malaikat naik. Dia kata seorang ni macam pernah dengar kata dia. Allah pun dia kata mu tak tahu. Itulah hamba aku Yunus. Itulah hamba aku Yunus. Kalau hamba mu Yunus afala tashfa'una lah. Tidakkah kamu nak bersyafaat pada dia? Malaikat naik.
beritahu Allah, Allah perkenalkan. Doa kita ni kalau jarang-jarang berdoa je, malaikat naik, dia kata suara tak pernah dengar ni, bulan puasa baru bunyi dah. Contohnya, bulan lain tak pernah bunyi kan, tak pernah dengar pun. Bulan puasa ada suara ni, kata dia. Allah dah tahu dah. Tapi malaikat, sebab tu kita kena suara kita biar dengar di langit. Biar didengar di langit, dibawa oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut sama situ je hari ni. Kita sambung semula insya-Allah. Jika ada masa, ayat ni panjang. Kita kena faham gitulah. Kita panjang sikit lagi seronok nak baca tu. Alif lam ra. Allahu akbar. Zalikumullah rabbukum fa'budu. Allah nak suruh kita abdikan diri kepada Dia. Afala tazakkarun. Tidakkah kita ni ingat? Tak ingat lagi ke? Kita kalau sebut ayat afala tazakkarun, kita kena sebut tazakkarna ya Allah. Kami dah ingat ya Allah. Kena jawab ayat-ayat yang Allah tanya. Ni tanya ni. Afala tazakkarun. Tak ingat lagi ke? Tak erti lagi ke? Contohnya gitu. Kita kena sebut. Ingat dah ya Allah. Sedar dah ya Allah. Kita kena jawab ayat-ayat. Ayat yang Allah datang dalam bentuk soalan. Kadang-kadang tegahan Allah bentuk dalam suruh. Macam kita lah. Contohnya anak-anak kita suruh gambar. Kita kata, panjang. Itu bukan suruh, maknanya itu larang kan. Dalam Quran pun ada ayat yang Allah turun macam tu. Allah pernah sebutkan Nabi dia kata, Muhammad, dia kata kalau boleh buat angin naik ke langit, buat turun, dia kata. Nak cerita ni kamu tak boleh nak buat. Nak cerita ni Allah sebut kepada kita kan. Mudah-mudahan daripada beberapa ayat yang kita baca hari ini memberi ingat untuk saya sendirilah, kita semua kita menjadi hamba Allah yang semula kembali kepada Al-Quran. Al-Quran ni dia tak ada maudhu'. Sebab Al-Quran ni hadis pun wahyu juga. Hadis ni dia ada sebab kepada Nabi kan. Dia ada hadis ada maudhu'. Al-Quran tak ada Quran maudhu'. Kau Quran tiruan tak ada. Hadis ada tiruan. Orang boleh tiru hadis, Quran orang tak boleh tiru kan. Jadi marilah kita baca Quran betul baca hadis, baca juga Quran. Baca Quran banyak ada baca hadis lah. Baca hadis ni, baca Quran. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.